Merasakan memang benar dari pengalaman tu dengan Amerika bahawa Amerika boleh mempunyai satu teknologi begini untuk mengawal kapal terbang itu. Pada mulanya saya tak tahu tentang adanya equipment yang boleh mengawal penerbangan daripada lain tempat, darat ataupun mana-mana tempat lain. Pada mulanya saya tak tahu. Tetapi saya perhatikan laporan-laporan, dan laporan-laporan ini menunjuk bahawa pilot sudah tidak dapat kontrol lagi pesawatnya, kerana dianya tiba-tiba pusing ke kiri dan terbang ke arah lain, dan lepas itu hilang. Kalau dia nak bawa diri dia ke tempat-tempat mana, dia tentu bawa tempat yang dia boleh turun, tapi dia tak bawa. Dan saya tak boleh fikir dia nak junam ke laut dengan diri dia, dengan semua orang lain, dan lepas itu bukan saja junam ke laut tapi tenggelam, dia pun tenggelam. Saya fikir dia tak ada kontrol lagi. Jadi kalau dia tak ada kontrol, siapa ada kontrol? Itulah yang saya soal. Lepas itu staf saya meneliti pada laporan dalam majalah-majalah berkenaan dengan penerbangan, dan mereka dapat laporan ini, iaitu pada tahun 2006 Boeing telah mendapat patent right untuk install equipment yang membolehkan mereka ambil alih kontrol kapal terbang daripada pilot, dan pilot tak boleh buat apa-apa. Itu laporan dalam majalah, dan saya boleh tunjuk laporan ini memang pun ada. Jadi teringat saya kepada misteri kehilangan kapal terbang sebesar 63 meter. Tak boleh hilang, terutama di zaman ini yang mana semua penerbangan direkod oleh satelit bukan milik kita lah. Tentu ada rekod yang mereka tahu di mana ke mana pergi pesawat ini, tapi kita tak diberitahu di mana. Jadi dengan kerana itu saya fikir kapal terbang ini tidak jatuh dalam laut. Kalau kita cari dalam laut, kita tak ada mungkin jumpa. Kerana kalau pesawat jatuh dalam laut, tidak dia pecah. Bahagian-bahagian tertentu akan terputus daripada pesawat itu. Dalam kes sebuah pesawat terbang yang turun secara termas di Hudson River di New York, pilotnya bawa dia turun dengan secara soft landing dalam air dan tuju kepada daratan. Kalau tak mungkin, siapa yang bawa pesawat ni? Bila saya baca dalam majalah ini, iaitu Boeing mendapat certification tentang alat untuk mengambil alih kuasa kapal terbang ini dan menentukan kapal terbang ini pergi ke satu tempat dan turun. Jadi bila saya sebut dua kali, saya sebut Boeing, tak ada langsung sebutan daripada mereka. Mereka tidak kata apa-apa. Sebab itu saya sangka ini saya sangka ada orang yang melakukan perbuatan ini. Mungkin secara tak sengaja ataupun secara sengaja, atau kerana ada percubaan mungkin. Ini semua adalah boleh dianggap sebagai kemungkinan. Tun katakan juga dalam penulisan Tun, someone is hiding something. Apa maksud Tun dekat situ? Mengikut laporan itu, bahawa ada yang orang yang berkebolehan, termasuk CIA, yang berkebolehan mengambil alih kontrol pesawat yang sedang terbang. Jadi ada orang yang tahu, tetapi tidak menceritakan.
Tak mungkin perkara ini jatuh, hilang, kapal terbang 63 meter panjang, hilang, siapa pun tak tahu. Dari pengalaman Tun, kalau Tun katakan bahawa CIA berkebolehan untuk mengawalnya, mengapa Malaysia Tun? Malaysia, mengapa penerbangan Malaysia? Mengapa teknologi itu mahu digunakan kepada penerbangan? Sebab saya tak boleh nak kata, mungkin secara percubaan ataupun mungkin ada niat-niat yang lain, itu saya tak boleh kata. Tapi nak kata ini disebabkan oleh juruterbang, saya tak boleh percaya. Saya berpendapat bahawa besar kemungkinan juruterbang itu tidak sedar lagi ataupun mati. Dia punya rakan pun mati. Cabin crew pun tak upaya lagi, dan passengers pun tak ada upaya. Kerana biasanya kalau cabin crew dapati sesuatu yang tidak baik sedang berlaku, mereka akan cuba menghubungi daratan. Tapi tak ada. Tun, sejak bila Tun mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan insiden MH370? Apakah sebaik kejadian ataupun rentetan daripada kurang penjelasan atau bukti-bukti yang diberikan tidak kuat? Pada mulanya saya fikir ini satu perkara terhempas biasa. Dalam laut mungkin atau darat mungkin. Saya tak kata apa-apa, saya mengikuti laporan-laporan. Kononnya pesawat ini telah belok ke kiri, terbang pergi ke Indian Ocean dan hilang di Indian Ocean. Jadi pada masa itu saya heran kenapa tak dapat jumpa dengan apa-apa pun kesan daripada pesawat ini jatuh. Jadi lama kelamaan saya berpendapat bahawa ada sesuatu yang tak kena. Dan anggapan orang bahawa pesawat ini jatuh dalam laut tak kena. Pesawat ini pula pilih tempat yang terdalam sekali di lautan Hindi ini untuk jatuh. Ini ceritanya. Jadi ini tak menasabah. Kalau dia nak jatuh, dia jatuh lebih awal dah. Jadi sebab itu saya bertanya-tanya kepada diri saya, benarkah? Dan saya berpendapat bahawa ada sesuatu yang tak betul sini. Akhirnya bila saya dapat maklumat ini daripada laporan dalam Flight Global, Flight International, berkenaan dengan equipment ini yang sudah pun di certify oleh kerajaan Amerika bagi Boeing, pada masa itu saya lebih yakin lagi pendapat saya itu betul. Bagaimana Tun melihat bahawa sehingga sekarang Boeing tak menawarkan sebarang bentuk bantuan keuangan selain daripada bantuan teknikal biasa sahaja kepada pasukan Malaysia, sedangkan dalam peristiwa Air France 447 di lautan Atlantik, itu Airbus menawarkan 16 million euro untuk operasi membantu. Boeing belum membuat sebarang tawaran. Apakah ada sesuatu yang kita boleh Boeing ingin tunjuk bahawa dia tidak terlibat. Kalaupun pesawat terjatuh, itu masalah mas dan masalah pilot. Jadi bukan dia yang salah. Kalau kita dapati dia bersalah, maka tentulah dia terpaksa membayarkan dia rugi. Tapi dia tak mau mengaku dia bersalah, dia tak sebut apa-apa berkenaan dengan alatan ini, dan kemungkinan alatan ini diguna sama ada oleh Boeing ataupun dalam majalah itu disebut CIA ataupun mana-mana badan yang menggunakan alat ini untuk mengambil alih kontrol daripada pilot.